Melalui kategori ini, pemohon dikehendaki memenuhi syarat yang ditetapkan. Syarat yang ditetapkan ini dianggap oleh Parti Rakyat Brunei terlalu berat dan ketat, kerana seseorang yang dilahirkan di negeri ini, tetapi bukan rakyat sultan harus memohon untuk didaftarkan sebagai rakyat baginda sultan. Seseorang yang bukan rakyat Brunei dan dilahirkan di luar negara, disyaratkan untuk tinggal di negara ini selama 25 tahun daripada tarikh permohonan kerakyatan. Seseorang itu juga disyaratkan boleh bercakap bahasa Melayu dengan fasih dan tahu adat istiadat Melayu. Kenyataan tentang permohonan kerakyatan ini telah dikeluarkan dalam akhbar tempatan. Parti Rakyat Brunei menentang jangka masa yang ditetapkan oleh Kerajaan Brunei kerana mereka menganggap bahawa masa yang ditetapkan selama 25 tahun itu terlalu lama. Akhirnya, Parti Rakyat Brunei menghantar rombongan untuk menyerahkan memorandum kepada baginda supaya pihak kerajaan mempertimbangkan hak kerakyatan kaum Iban, iaitu dengan syarat tinggal selama 10 tahun daripada jangka masa 15 tahun bagi mengganti syarat yang termaktub dalam Undang-Undang Taraf Kerakyatan yang diluluskan oleh Majlis Mesyuarat Negeri. Sekiranya permintaan ini tidak dipertimbangkan, Parti Rakyat Brunei akan mengadakan demonstrasi. AM Azahari mengatakan bahawa whether they will hold a protest march or not will depend on the outcome of the memorandum. Setelah semua dapat diselesaikan, maka baginda pun menentukan bahawa pilihan raya umum akan diadakan pada bulan Ogos tahun 1962. Parti Rakyat Brunei terus mengadakan kempen di seluruh negara dengan menggunakan isu Malaysia. Kempen parti ini sungguh berjaya terutamanya di Bandar Brunei. Di daerah pedalaman parti ini telah mengeksploitasikan rakyat buta huruf supaya menyokong mereka untuk menyelamatkan Sultan dan negeri ini daripada diambil oleh Persekutuan Tanah Melayu. Parti ini juga membuat janji-janji kosong untuk mengadakan pembaharuan dalam bidang ekonomi dan sosial. Ada juga pemimpin parti ini yang berkata bahawa sesiapa yang menyokong perjuangan mereka akan mendapat rumah batu dan imbalan mengikut taraf kedudukan serta pangkat seseorang itu dalam parti. Semua taktik ini merupakan helah Parti Rakyat Brunei untuk memancing undi dalam pilihan raya tersebut. Dalam pilihan raya umum pada bulan Ogos tahun 1962, sebanyak 3 buah parti bertanding, iaitu BNO yang berkempen di daerah Tutong, BUP yang berkempen di daerah Brunei Muara, Parti Rakyat Brunei berkempen di semua daerah. Keputusan pilihan raya menunjukkan bahawa Parti Rakyat Brunei memenangi undi hampir 100%, iaitu memenangi 22 daripada 23 kerusi di keempat-empat buah daerah. Calon bebas yang dipimpin oleh Awang Metusin bin Ali Akbar telah mengalahkan calon Parti Rakyat Brunei, Awang Hidup bin Zakaria di Kampung Labu Estate Temburong dengan kemenangan 61 undi berbanding dengan 47 undi. Menurut penyataan Parti Rakyat Brunei, calon bebas ini akhirnya telah menggabungkan diri dengan parti ini seminggu setelah dia menjadi ahli Majlis Daerah Temburong. Kenyataan kemasukan wakil bebas ini seolah-olah menggambarkan bahawa Parti Rakyat Brunei telah meragut kesemua kerusi yang telah dipertandingkan dalam pilihan raya umum itu. Kemenangan majoriti ini menunjukkan bahawa rakyat Brunei benar-benar menyokong manifesto dan perjuangan parti ini. Tetapi sebenarnya kenyataan ini tidak benar kerana
1. Wakil bebas di Kampung Labu Estate tidak mengakui pergabungannya dengan Parti Rakyat Brunei kerana yang dimaksudkan hanyalah pergabungan dalam mesyuarat dan bukannya pergabungan parti. Kenyataan ini berdasarkan pengakuan pemimpin bebas ini dalam temu bualnya dengan penulis. Beliau mengatakan bahawa perjuangan pergabungan dengan Parti Rakyat Brunei hanyalah pergabungan dalam mesyuarat dan bukannya pergabungan parti. 2. Kemenangan Parti Rakyat Brunei bukan kerana sokongan rakyat Brunei terhadap manifestonya. Rakyat menyokong parti ini kerana calon parti ini ada hubungan kekeluargaan dengan mereka dan diayah parti ini tentang gagasan Malaysia. Penyataan pergabungan wakil bebas kawasan Labu Estate hanya tipu muslihat politik Parti Rakyat Brunei untuk mengaburkan mata rakyat dan pihak kerajaan serta sekaligus menyedarkan baginda bahawa Parti Rakyat Brunei mendapat sokongan padu pada rakyat baginda. Parti ini menganggap bahawa dengan tipu muslihat mereka, Sultan akan menerima manifesto yang mereka perjuangkan. Walau bagaimanapun, tipu muslihat parti ini tidak dapat mempengaruhi pendirian baginda. Jika pergabungan ini sebenarnya berlaku, tidak bermakna penduduk di kawasan itu menyokong perjuangan dan manifesto Parti Rakyat Brunei. Apa yang jelas ialah pergabungan itu hanya merupakan pergabungan dalam mesyuarat. Awang Metusin menjelaskan bahawa pergabungan yang saya persetujui dan tandatangani adalah pergabungan dalam permesyuaratan dan bukannya pergabungan dengan PRB. Daripada keterangan di atas, memang terdapat kekeliruan tentang maksud pergabungan. Pemimpin Wakil Bebas Labu Estate menjelaskan bahawa persetujuan pergabungan dalam permesyuaratan adalah satu cara untuk beliau mendapat sokongan untuk mengusulkan pendapat dalam Majlis Mesyuarat Daerah atau Majlis Mesyuarat Negeri. Namun demikian, kehadiran dan perwakilan beliau dalam majlis tersebut bukanlah mewakili Parti Rakyat Brunei, tetapi mewakili rakyat Kampung Labu Estate yang menyokong dasar pemerintahan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin. Dengan perkataan lain, yang diperjuangkan oleh wakil bebas bukanlah manifesto Parti Rakyat Brunei tetapi suara dan penduduk Kampung Labu Estate yang masih taat setia terhadap pemerintahan baginda. Sebaliknya, pengertian pergabungan yang dipersetujui oleh wakil bebas itu telah disalah tafsirkan oleh pemimpin Parti Rakyat Brunei atau disengajakan untuk kepentingan perjuangan mereka. Pemimpin parti ini mengatakan bahawa seminggu selepas pilihan raya wakil bebas telah bergabung dengan Parti Rakyat Brunei. Jelaslah bahawa wakil bebas mahupun penduduk Kampung Labu Estate tidak menyokong perjuangan parti ini. Haji Zaini pula mengatakan bahawa kemenangan wakil bebas bukan kerana rakyat menolak isu dan manifesto partinya tetapi kerana kepopularan calon bebas itu di persekitaran Labu Estate. Hal sedemikian juga telah berlaku di kawasan Rambai dan Benutan di daerah Tutong. Di kawasan Kampung Benutan, Parti Rakyat Brunei yang diwakili Muhammad Yusof bin Tengah telah mengalahkan wakil bebas, Awang Rasil bin Haji Lahid. Kemenangan Awang Muhammad Yusof bin Tengah bukan kerana penduduk kampung itu menyokong manifesto Parti Rakyat Brunei. Penyokongan mereka adalah berdasarkan hubungan peribadi atau kekeluargaan antara wakil Parti Rakyat Brunei dengan penduduk kampung. Sebenarnya, Awang Muhammad Yusof bin Tengah memang tinggal di Kampung Benutan dan tidak ada orang lain yang boleh dianggap berwibawa dan berpendidikan selain beliau. Awang Rasil bin Lahid pula berasal dari Pekan Tutong dan hanya datang ke kampung ini sekali sekala.
Beliau hanya mendapat sokongan daripada keluarganya sendiri. Jadi, pengundian berjalan bukan secara demokrasi tetapi pengundian yang dikenali sebagai politik kekeluargaan. Penduduk di kampung ini juga hampir 100% buta huruf kerana pada waktu ini sekolah dewasa belum lagi diperkenalkan. Jika mereka ditanya siapa Tunku Abdul Rahman atau apa itu gagasan Malaysia, mereka menjawab tidak tahu. Oleh itu, mereka senang terpengaruh dengan diayah Parti Rakyat Brunei. Mereka juga tidak mengetahui manifesto Parti Rakyat Brunei dan tujuan perjuangan mereka. Yang mereka tahu ialah dengan menyokong parti ini, mereka juga menyokong perjuangan dan pendirian Sultan Haji Omar Ali Saifuddin. Jika Parti Rakyat Brunei mengatakan bahawa perjuangan mereka bertentangan dengan pendirian Sultan Haji Omar Ali Saifuddin, penduduk kampung ini tentu tidak akan menyokong calon parti ini. Sebenarnya, baginda mempunyai hubungan yang rapat dengan rakyatnya. Penduduk kampung khususnya di pedalaman, iaitu di Ulu Tutong dan Belait amat mengenali baginda, kerana kebanyakan daripada mereka pernah bekerja dengan baginda ketika bertugas di Jabatan Perhutanan. Berdasarkan fakta ini, sukar untuk Parti Rakyat Brunei memesong rasa ketaatan rakyat Brunei kepada pemerintahan baginda. Oleh itu, untuk memikat hati penduduk kampung, Parti Rakyat Brunei telah menyebarkan diayah dengan mengatakan bahawa Sultan Brunei telah ditawan di Persekutuan Tanah Melayu. Jika dilihat dari segi jumlah kemenangan undi antara Parti Rakyat Brunei dengan Wakil Bebas di kawasan Kampung Rambai, perbezaannya hanya 3 undi. Kemenangan ini membuktikan bahawa sokongan kepada parti ini bukan kerana manifestonya, tetapi disebabkan kedua-dua calon ini berasal dari Kampung Rambai, manakala calon BNO yang tidak mendapat sebarang undi berasal dari Pekan Tutong. Kemenangan Parti Rakyat Brunei di sini adalah sesuatu yang terkecuali kerana pengundian sebenarnya adalah berdasarkan politik kekeluargaan, bukan bergantung pada motif perjuangan politik Parti Rakyat Brunei sendiri. Ada kemungkinan jika pengundian di jalan berasaskan corak demokrasi dengan sokongan kepada calon, bukan berdasarkan ikatan kekeluargaan tetapi berdasarkan kepimpinan dan matlamat perjuangan parti, calon Parti Rakyat Brunei di kawasan ini dapat dikalahkan oleh calon bebas. Begitu juga halnya di Kampung Ukong, walaupun Parti Rakyat Brunei menang, tetapi jika bilangan undi calon BNO dan calon bebas disatukan, calon Parti Rakyat Brunei dapat dikalahkan. Ini bermakna bahawa di daerah Tutong khususnya di kawasan pedalaman, pengaruh parti ini tidak begitu kuat. Kemenangan calon Parti Rakyat Brunei di kawasan ini bukan kerana mereka menyokong parti ini, tetapi sokongan terhadap batang tubuh calon Parti Rakyat Brunei yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan penduduk sekitar. Penduduk kampung di kawasan ini juga kebanyakannya tidak tahu berpolitik dan buta huruf. Oleh itu, mereka mengandaikan bahawa sokongan terhadap Parti Rakyat Brunei bukan bermakna menentang pemerintahan baginda, tetapi sebaliknya. Jadi, kenyataannya ialah kemenangan Parti Rakyat Brunei dalam pilihan raya umum pada tahun 1962 bukan merupakan kemenangan mutlak kerana suara Parti Rakyat Brunei tidak mewakili suara seluruh rakyat negara Brunei. Dengan perkataan lain, kemenangan Parti Rakyat Brunei bukanlah bermakna bahawa keseluruhannya rakyat Brunei menyokong manifesto perjuangan parti ini.
Bagi yang menyokong, antara sebabnya ialah untuk menghalang kemasukan Brunei ke dalam Malaysia sebagaimana yang dilaung-laungkan oleh parti ini. Ini jelas berdasarkan kekalahan parti yang menyokong pendirian Sultan Haji Omar Ali Saifuddin untuk memasukkan Brunei ke dalam Malaysia. Jika Parti Rakyat Brunei disokong kerana manifestonya, penduduk di Kampung Labu Estate dan kampung-kampung yang lain di Ulu Tutong dan Belait tentu melibatkan diri dalam pemberontakan pada bulan Disember tahun 1962. Sebaliknya, kebanyakan daripada mereka tidak tahu langsung rancangan pemberontakan itu. Malah ada antara ahli Parti Rakyat Brunei yang menyokong kuat dalam kempen pilihan raya pada bulan Ogos tahun 1962, tidak mempersetujui pemberontakan tersebut. Memang tidak dinafikan bahawa kemenangan Parti Rakyat Brunei adalah kerana pendirian anti-Malaysia. Pada keseluruhannya, rakyat Brunei yang dipengaruhi oleh Parti Rakyat Brunei tidak menerima kemasukan Brunei ke dalam Malaysia dan menyokong parti ini dalam pilihan raya untuk membatal dan menghalang niat Sultan yang hendak membawa masuk Brunei ke dalam Malaysia. Ini bermakna bahawa sokongan terhadap Parti Rakyat Brunei bukan kerana manifestonya tetapi kerana sikap anti-Malaysia. Gagasan Malaysia tidak mendapat sokongan kerana ia bertentangan dengan idea mereka untuk menggabungkan 3 wilayah, iaitu Sabah, Sarawak dan Brunei menjadi Negara Kesatuan Kalimantan Utara. Rakyat Brunei yang dipengaruhi oleh parti ini memang tidak menyokong pendirian baginda yang mereka anggap bahawa penerimaan pada dasar itu sebagai keputusan yang muktamad. Oleh sebab kurang faham terhadap sikap baginda ini membuatkan rakyat Brunei senang dipengaruhi oleh diayah Parti Rakyat Brunei. Walaupun sikap rakyat Brunei ini bertentangan dengan pendirian baginda, ini tidak bermakna mereka menyokong manifesto Parti Rakyat Brunei. Yang mereka lakukan hanya sekadar untuk menghalang memasukkan Brunei ke dalam Malaysia. Sebaliknya, Parti Rakyat Brunei menggunakan isu Malaysia sebagai batu loncatan untuk mendapatkan sokongan moral dan keuangan bagi mencapai matlamat mereka untuk menubuhkan Negara Kesatuan Kalimantan Utara setelah memenangi pilihan raya umum nanti. Parti Rakyat Brunei yakin akan berkuasa untuk menentukan dasar kerajaan melalui perwakilan dalam Majlis Mesyuarat Negeri nanti. Ini bermakna seandainya isu Malaysia ini tidak wujud, parti ini mungkin tidak mendapat sokongan serta menonjolkan dirinya sebagai parti perjuangan bangsa dan tanah air. Ini disebabkan selepas kegagalan delegasi parti ini di London pada tahun 1957, ahli parti ini telah mula kecewa dan kurang yakin dengan pemimpin mereka. Penentangan Parti Rakyat Brunei terhadap Malaysia bukan merupakan matlamat utama pergerakannya. Ia adalah sekadar alat propaganda untuk mendapatkan sokongan rakyat. Yang penting bagi pemimpin Parti Rakyat Brunei ialah kemenangan dalam pilihan raya serta penubuhan Negara Kesatuan Kalimantan Utara yang terdiri daripada Sarawak, Sabah dan Brunei yang seimbangnya tidak direstui oleh baginda. Dengan adanya sokongan rakyat terhadap perjuangan mereka, kerajaan baginda diharapkan dapat menerima dan bekerja di atas permintaan parti ini. Tapi harapan parti ini adalah tipis. Kemenangan dalam pilihan raya umum pada bulan Ogos tahun 1962 sama sekali tidak mengubah struktur pentadbiran dan pemerintahan yang diperjuangkan oleh Sultan Haji Omar Ali Saifuddin. Walaupun pada zahirnya parti ini berpengaruh kerana mendapat sokongan daripada rakyat,
tetapi mereka tidak mempunyai kuasa untuk memerintah kerana berdasarkan Perlembagaan Negara Brunei tahun 1959, Sultan Haji Omar Ali Saifuddin tetap memegang kuasa mutlak untuk memerintah negara Brunei. Dalam perlembagaan tersebut tiada perkara yang mengatakan bahawa parti yang menang boleh menubuhkan kabinet mereka. Hal ini jelas sebagaimana titah Sultan Haji Omar Ali Saifuddin bahawa pilihan raya yang telah diadakan itu bukan hendak menentukan siapa yang patut memegang teraju kerajaan, tetapi sekadar memilih wakil rakyat untuk menduduki Majlis Mesyuarat Negeri. Pilihan raya pada tahun 1962 telah memilih sebanyak 55 wakil Majlis Mesyuarat Daerah dan 16 orang mewakili Majlis Mesyuarat Negeri. Ini bermakna bahawa kehadiran Parti Rakyat Brunei dalam Majlis Mesyuarat Negeri adalah sebagai penasihat atau pembantu Sultan yang memerintah negara Brunei. Di samping itu, terdapat juga ahli Majlis Mesyuarat Negeri yang dilantik oleh baginda sendiri yang berjumlah 17 orang. Ini bermakna bahawa dari segi suara, Parti Rakyat Brunei masih kalah satu undi dalam Majlis Mesyuarat Negeri. Apabila Parti Rakyat Brunei menyadari hal ini, ia terus meminta pihak kerajaan supaya jawatan Timbalan Menteri Besar dijawat oleh salah seorang ahli parti ini yang dipilih oleh rakyat. Ini memandangkan pelantikan Timbalan Menteri Besar itu pada pandangan parti ini bukannya atas pilihan rakyat negara Brunei, tetapi kerana kuasa mutlak baginda. Permintaan Parti Rakyat Brunei ini telah ditolak oleh baginda, kerana pelantikan Timbalan Menteri Besar tiada kena-mengena dengan pilihan raya. Ia merupakan jawatan yang pelantikannya adalah berdasarkan Perlembagaan Negara Brunei tahun 1959. Walau apapun alasan yang diberikan oleh baginda, pihak parti ini tetap tidak berpuas hati memandangkan suara dan pendapat mereka tidak didengar dalam Majlis Mesyuarat Negeri. Apabila setiap pendapat dan cadangan wakil Parti Rakyat Brunei tidak diterima oleh pihak kerajaan, maka timbullah rasa ketidakpuasan mereka terhadap kepimpinan kerajaan Brunei. Akhirnya, mereka mencadangkan untuk membentangkan dalam Majlis Mesyuarat Negeri akan datang tentang ketidaksetujuan mereka terhadap pendirian baginda yang menerima gagasan Malaysia pada dasarnya. Dengan tindakan ini, Parti Rakyat Brunei berharap dapat menghalang kerajaan Brunei mengadakan perundingan terus dengan kerajaan persekutuan dan seterusnya menerima saranan parti ini bagi penubuhan Negara Kesatuan Kalimantan Utara. Ada pendapat mengatakan bahawa pihak kerajaan telah menunda tarikh untuk mengadakan persidangan Majlis Mesyuarat Negeri, ekoran daripada cadangan parti ini. Hal ini menyebabkan Parti Rakyat Brunei menjadi marah kerana dipermainkan oleh pihak kerajaan dan mereka telah kehilangan kebebasan untuk bersuara. Implikasinya ialah hubungan antara pihak kerajaan baginda dengan Parti Rakyat Brunei semakin renggang dan tegang. Hal ini terjadi bukanlah semata-mata disebabkan pembatalan tarikh persidangan Majlis Mesyuarat Negeri, tetapi juga kerana ketidakpuasan parti ini terhadap dasar pembaharuan baginda dalam bidang politik. Perasaan tidak puas hati Parti Rakyat Brunei yang memuncak akhirnya menyebabkan meletusnya pemberontakan berdarah pada 8 Disember tahun 1962 sebelum Majlis Mesyuarat Negeri dapat bersidang.
Pemberontakan pada tahun 1962 tidak mematahkan cita-cita Sultan Haji Omar Ali Saifuddin untuk meneruskan perundingan dengan Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu untuk menentukan syarat kemasukan Brunei ke dalam Malaysia. Ini jelas menunjukkan keberanian baginda untuk menghadapi segala rintangan dan cabaran pihak musuh yang sentiasa menghalang cita-cita dan harapan baginda. Tidak diketahui apa sebenarnya yang mendorong baginda untuk meneruskan perundingan dengan Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu. Perkara yang sudah jelas dan nyata ialah rakyat Brunei tidak mempersetujui Brunei dimasukkan ke dalam Malaysia. Ini adalah berdasarkan laporan Suruhanjaya Pungutan Suara Rakyat Brunei yang diketuai oleh Menteri Besar dan Perkembangan berikutnya. Selain itu, kemenangan Parti Rakyat Brunei dengan berkempenkan isu Malaysia juga telah meyakinkan baginda bahawa rakyat Brunei sebenarnya membangkang pendiriannya. Menteri Besar juga tidak bersetuju dengan pendirian baginda itu, tetapi tidak pernah dinyatakan kepada baginda, kecuali apabila ditanya dalam perundingan akhir di London. Sultan terus menghantar rombongan kerajaan Brunei untuk menghadiri persidangan tentang rancangan gagasan Malaysia di Persekutuan Tanah Melayu. Sebenarnya, sebagai pemimpin yang berpandangan jauh dan luas, baginda bukan sahaja melihat kepentingan politik hanya di peringkat dalam negeri, bahkan juga peringkat serantau. Baginda sedar bahawa Brunei perlu memikirkan soal keselamatan politik daripada ancaman musuh luar, khususnya Indonesia. Adalah tidak benar jika dikatakan bahawa Sultan sangat bercita-cita untuk menjadi Yang di-Pertuan Agong Malaysia, maka baginda begitu beria ia hendak memasukkan Brunei ke dalam Malaysia. Yang paling penting bagi baginda ialah keselamatan dan kemakmuran rakyat Brunei. Baginda melihat kepentingan keselamatan ini daripada aspek tekanan kuasa luar. Ancaman dari Indonesia jelas kelihatan apabila menteri luarnya menjelaskan bahawa Indonesia sentiasa menyokong rakyat Kalimantan Utara, yakni pemberontak TNKU yang dipimpin oleh Azahari, untuk menghalau penjajah British. Pengakuan ini amat ketara sebagaimana yang dijelaskan oleh Dr. Nasution bahawa Tentera Nasional Indonesia (TNI) akan selalu membantu perjuangan saudara-saudara kita di Kalimantan Utara untuk kemerdekaan. Penglibatan Indonesia pada awalnya adalah akibat daripada hubungan antara pemimpin tentara Indonesia dengan pemimpin Parti Rakyat Brunei, dan diteruskan dengan penghantaran golongan pemberontak TNKU untuk berlatih di Indonesia dengan dipimpin oleh Ampuan Yusof. Memandangkan sokongan moral dan keuangan dari Indonesia kepada pejuang TNKU, baginda terpaksa mengadakan hubungan yang erat dengan Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu demi keselamatan masa depan politik Brunei. Oleh itu, dalam soal Malaysia, baginda belum membuat keputusan yang muktamad, meskipun rakyat telah menolak. Di kalangan pemimpin baginda pula banyak yang bersikap menyokong rancangan tersebut. Walau bagaimanapun, kedua-dua pendirian ini tidak dapat mempengaruhi pendirian baginda untuk membuat keputusan tentang gagasan Malaysia. Menteri Besar Brunei pernah menghadap baginda beberapa kali untuk mengetahui pendirian baginda yang sebenarnya dalam soal itu. Jika baginda tidak berminat dengan rancangan ini, maka tidak perlu bagi Brunei menghantar perwakilan ke Persekutuan Tanah Melayu atau sebaliknya. Tetapi sayangnya baginda tidak mahu menyatakan pendirian, sebaliknya menyuruh supaya wakil Brunei terus berunding dengan Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu.
Kebanyakan pemimpin Brunei kecuali Menteri Besar, mempunyai sikap yang positif terhadap rancangan Malaysia. Ada antara mereka yang menasihati baginda supaya menerima rancangan tersebut. Sebaliknya, baginda menolak kerana baginda belum mendalami dan memahami tentang kebaikan dan keburukan yang akan diterima oleh Brunei. Pemimpin Brunei yang begitu kagum dengan pembangunan dan kemajuan yang dicapai oleh Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu telah mula menerima konsep tersebut. Ada antara pemimpin Brunei yang pro gagasan Malaysia telah meyakinkan rakyat Brunei akan kebaikan dan faedah yang akan diterima oleh rakyat dengan penyatuan Brunei ke dalam Malaysia. Apa yang nyata ialah kebanyakan pemimpin Brunei dan pemimpin parti politik telah mula terpengaruh dengan gagasan Malaysia, kecuali Parti Rakyat Brunei. Ini adalah akibat daripada janji yang telah diberikan oleh pemimpin Persekutuan Tanah Melayu. Delegasi perwakilan dari Brunei dalam jawatankuasa MSCC yang menyokong rancangan itu dijanjikan dengan jawatan yang tinggi dalam pentadbiran negara Brunei. Walau bagaimanapun kuatnya tekanan dan pengaruh golongan ini untuk menentukan sikap dan pendirian Brunei terhadap rancangan Tunku Abdul Rahman itu, mereka tidak dapat mempengaruhi pendirian Sultan Haji Omar Ali Saifuddin. Baginda nampaknya lebih yakin terhadap keputusan atau pendirian baginda sendiri. Bagi memastikan rancangan Malaysia itu berfaedah kepada Brunei, pada 31 Januari tahun 1963, baginda telah berangkat ke Persekutuan Tanah Melayu untuk bercuti selama 2 bulan dan seterusnya berunding dengan Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu. Baginda bertitah, beta berangkat ke persekutuan ini adalah atas urusan perundingan tentang kemasukan negara Brunei yang kita cintai ini ke dalam Persekutuan Malaysia. Rundingan yang dijalankan ini dibahagikan kepada 2 peringkat, iaitu rundingan secara rasmi dan rundingan tidak rasmi. Rundingan tidak rasmi dijalankan antara Sultan Omar Ali Saifuddin dengan Perdana Menteri Malaysia, Tunku Abdul Rahman yang bermula pada 5 Februari tahun 1963 hingga 7 Februari tahun 1963 di Rumah Awang Alak Betata, Kuala Lumpur. Rundingan secara tidak rasmi ini lebih mustahak untuk mempengaruhi perjalanan dan kelicinan perundingan secara rasmi, kerana ia merupakan rundingan yang tertutup yang butir-butirnya tidak diketahui sama ada oleh wakil Brunei mahupun perwakilan Kerajaan Persekutuan. Misalnya, jawatan yang di-Pertuan Agong tidak pernah dibincangkan secara rasmi oleh wakil Brunei kerana ia merupakan soal peribadi antara baginda dengan Tunku Abdul Rahman. Ini membuktikan bahawa isu jawatan yang di-Pertuan Agong tidak begitu dibincangkan dalam perundingan peringkat rasmi, kerana persoalan ini adalah di luar daripada kuasa ahli jawatan kuasa persidangan itu sendiri. Dalam peringkat rasmi yang berlangsung pada 8 Februari tahun 1963, perwakilan Brunei diketuai oleh Menteri Besar Brunei, Datuk Marsal bin Maun, Timbalan Menteri Besar Datuk Setia Pengiran Muhammad Ali bin Pengiran Haji Muhammad Daud, Setiausaha Kerajaan Datuk Setia Pengiran Haji Muhammad Yusof bin Pengiran Haji Abdul Rahim, Haji Muhammad Jamil bin Pehin Udana Khatib Haji Umar dan lain-lain lagi. Manakala Kerajaan Persekutuan pula diketuai oleh Timbalan Perdana Menteri Tun Razak dan dibantu oleh Menteri Kewangan Tan Siew Sin. Pada peringkat awal ini,
tidak dinafikan bahawa Brunei bersedia menyertai Malaysia dengan syarat Kerajaan Persekutuan akan memenuhi syarat yang ditentukan oleh pihak Brunei. Antara syaratnya ialah menjamin hak keistimewaan rakyat Brunei dari segi kemudahan ekonomi dan sosial seperti perkhidmatan kebajikan masyarakat, perubatan, pelajaran, dan pensiun orang tua dan buta. Dalam hal ini Borneo Bulletin mengatakan bahawa the Malayan government had given assurances on this point and on other matters relating on the Sultan's position and the Brunei Constitution. Dengan perkataan lain, Kerajaan Persekutuan telah bersetuju untuk memberi jaminan kepada Sultan Haji Omar Ali Saifuddin bahawa kedudukan baginda dan negara Brunei akan terpelihara dan akan dikanonkan dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia yang akan dibentuk. Perundingan awal ini nampaknya tidak menimbulkan sebarang masalah antara kedua-dua belah pihak. Pemangku Menteri Besar Datuk Setia Pengiran Haji Ali Pengiran Haji Muhammad Daud melalui Radio Brunei telah mengatakan dengan rasmi bahawa syarat untuk Brunei bergabung dalam persekutuan nampaknya telah dipersetujui antara perwakilan Kerajaan Malaya dengan Brunei. Beliau juga memberitahu rakyat Brunei di daerah Tutong dan Belait bahawa keistimewaan mereka terjamin dalam Perlembagaan Baru Persekutuan Malaysia, seperti katanya. Dalam Malaysia, janganlah penduduk-penduduk bimbang tentang mengenakan cukai pendapatan atau menaikkan cukai yang ada sekarang dalam negeri ini. Janganlah kamu bimbang akan keistimewaan khas seperti gaji tua, wang kelebihan bagi orang-orang mengidap penyakit batuk kering dan gaji buta, kerana keistimewaan ini akan tetap kekal. Dengan menyertai Malaysia tidak bererti kita akan menjual negeri kepada Malaya atau akan dijajahnya. Walau bagaimanapun, kenyataan ini bukan bermakna yang baginda sudah membuat keputusan muktamad untuk memasukkan Brunei ke dalam Malaysia, sebab perundingan tersebut belum lagi selesai. Pada 17 Februari tahun 1963, baginda dan delegasinya sekali lagi berangkat ke Kuala Lumpur untuk mengadakan rundingan selanjutnya, iaitu tentang perkara keselamatan dan kemakmuran negara Brunei pada masa depan. Dalam perundingan kali ini, isu penting yang menjadi masalah adalah soal hasil minyak Brunei. Sultan Haji Omar Ali Saifuddin mahu mengekalkan penguasaan terhadap pendapatan dan hasil minyak Brunei. Kerajaan Persekutuan pula mahu menguasai pendapatan minyak itu untuk menampung pelaksanaan projek pembangunan yang dirancangkan di peringkat nasional. Dasar ini memang tidak dipersetujui oleh Brunei, sama hal dengan rancangan Persekutuan Borneo yang bertujuan untuk membantu pembangunan ekonomi dan sosial di Sarawak dan Sabah. Setengah-setengah pemimpin kerajaan Brunei dan parti-parti politik Brunei beranggapan bahawa baginda telah bersetuju untuk memasukkan Brunei ke dalam Malaysia. Oleh itu, pemimpin Parti Rakyat Bersatu Brunei, Parti Pejuang Rakyat Brunei, Persatuan Kebangsaan Brunei dan Parti Pergerakan Rakyat Brunei memberi sokongan yang penuh terhadap rancangan ini. Mereka yakin bahawa Malaysia akan memberi kemakmuran dan ketenteraman kepada rakyat Brunei. Ini telah dijelaskan oleh pemimpin Parti Pejuang Rakyat Brunei, Awang Arshad bin Marsal bahawa jalan bagi menjamin keamanan dan kemakmuran dan membaiki taraf ekonomi Brunei ialah menjadi ahli dalam Persekutuan Malaysia yang akan wujud pada 31 Ogos tahun ini. Pada umumnya,
sokongan kebanyakan pemimpin parti politik Brunei yang kurang faham tentang politik adalah sekadar menandakan ketaatan terhadap pemerintahan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin dan menganggap bahawa baginda menyokong pada dasarnya rancangan Malaysia itu. Oleh itu, mereka terpaksalah bersikap positif juga, sedangkan pada zahirnya ada antara mereka berpendapat bahawa kemasukan Brunei ke dalam Malaysia kurang memberi manfaat kepada rakyat Brunei. Jika ditinjau dari segi ekonomi, terutamanya penyerahan hasil minyak selepas 10 tahun kepada Kerajaan Persekutuan, bermakna Brunei tidak lagi menikmati hasil minyaknya sendiri, tetapi dibahagikan kepada negeri-negeri lain yang bergabung dalam Persekutuan Malaysia. Kedudukan Brunei dalam Persekutuan Malaysia juga sama, maka tidak semestinya rakyat Brunei dapat menikmati keistimewaan yang diberikan oleh Kerajaan Brunei. Antara keistimewaan yang diberi oleh Kerajaan Brunei ialah perkhidmatan percuma dalam bidang pelajaran, kesihatan dan sosial termasuk tidak ada cukai pendapatan. Keistimewaan ini mungkin akan dihapuskan dalam jangka panjang apabila Brunei menyertai Malaysia. Persoalannya ialah apakah Brunei dapat mengekalkan Perlembagaan Negara Brunei tahun 1959 dengan kemasukannya ke dalam gagasan Malaysia. Jawapannya kemungkinan tidak, kerana dalam Malaysia kedudukan Brunei adalah sama dengan negeri-negeri yang lain yang bergabung dalam gagasan tersebut. Sebagaimana ucapan Tunku Abdul Rahman ketika lawatannya di Kuching bahawa dalam Malaysia, kedudukan ketiga-tiganya adalah sama. Hal-hal keuntungan jangka panjang ini tidak pernah terlintas dalam fikiran pemimpin Brunei ketika itu. Memang tidak dinafikan ada kebaikan pergabungan itu, iaitu dari segi keselamatan dan pertahanan, tetapi dari segi ekonomi pula, pengagihan hasil dalam negeri lebih banyak merugikan daripada menguntungkan Brunei. Sebenarnya, setengah-setengah pemimpin Brunei seperti Menteri Besar dan rakyat Brunei sendiri masih ragu-ragu dan bingung dengan soal Malaysia sebagaimana laporan daripada Parlimen British bahawa rakyat Brunei masih sukar untuk membuat kesimpulan tentang gagasan Malaysia. Sebenarnya, Sultan Haji Omar Ali Saifuddin bercita-cita benar turut bersama dengan jiran tetangga di Sarawak dan Sabah agar Brunei dapat menyertai Malaysia sebagaimana titah baginda. Hasrat beta suka memerhati atau melihat ialah supaya negeri Brunei turut bersama dengan jiran tetangga kita di Sarawak dan Sabah, serta saudara-saudara kita di Malaya dan di Singapura, di dalam Persekutuan Malaysia. Hasrat baginda untuk membawa Brunei ke dalam Malaysia adalah suatu hasrat yang memang diingini. Tetapi baginda belum mengumumkan pendiriannya ini kepada rakyat Brunei. Sikap baginda yang begitu jelas mahu menerima gagasan Malaysia ialah apabila baginda berjanji akan menandatangani satu perjanjian pembentukan Malaysia yang dijangka diadakan pada pertengahan bulan Ogos tahun 1963. Akhirnya dalam perundingan kedua yang diadakan pada 15 Jun baginda telah dijemput menghadirinya untuk menentukan kemasukan Brunei ke dalam Malaysia. Memandangkan perundingan antara kedua-dua belah pihak tidak mendatangkan sebarang kata sepakat, perwakilan Brunei mula berasa harapan untuk menyertai Malaysia semakin pudar. Oleh itu, Sultan Haji Omar Ali Saifuddin yang selama ini berminat dengan rancangan Malaysia telah mengubah pendiriannya.
Hal ini wujud apabila soal kewangan dan hasil ekonomi Brunei ditimbulkan dalam perbincangan apabila Brunei menyertai Malaysia. Syarat-syarat yang diberi oleh Kerajaan Persekutuan nampaknya kurang meyakinkan baginda dan sekaligus menyebabkan baginda mula tawar hati untuk merundingkan kemasukan Brunei ke dalam Malaysia selepas perundingan kali kedua ini. Antara perkara yang menyebabkan wujudnya ketidaksetujuan baginda tentang syarat kemasukan Brunei ke dalam Malaysia ialah apabila Kerajaan Persekutuan menetapkan supaya Kerajaan Brunei menyumbangkan sebanyak $40 juta setahun kepada Kerajaan Persekutuan Malaysia. Sultan Haji Omar Ali Saifuddin mempersetujui penetapan tersebut, tetapi baginda mahu sumbangan tersebut bukan merupakan ufti atau sesuatu yang wajib dibayar setiap tahun. Tentang hal ini baginda menitahkan bahawa kalau sumbangan sukarela itu diganti dengan pemberian tahunan, iaitu ufti, Kerajaan Brunei seolah-olah di bawah takluk jajahan Persekutuan Tanah Melayu. Dengan perkataan lain, sumbangan Kerajaan Brunei itu adalah sumbangan sukarela dan hadiah yang diberi oleh negara yang terjajah kepada negara yang merupakan pemberian atau hadiah yang diberi oleh negara yang terjajah kepada negara yang menjajahnya. Sebaliknya, Tunku Abdul Rahman menganggap bahawa sumbangan $40 juta itu adalah sumbangan yang perlu dibayar oleh Brunei kepada Kerajaan Persekutuan sebagaimana yang dipersetujui oleh Singapura. Keretakan dalam perundingan tersebut telah mula wujud disebabkan perbezaan tafsiran tentang sumbangan $40 juta kepada Kerajaan Persekutuan. Selain itu, Kerajaan Persekutuan meminta supaya sumbangan $40 juta dinaikkan kepada $60 juta, tetapi tidak dipersetujui oleh baginda. Baginda menitahkan bahawa, jangankan $40 juta, setitik susu getah atau sebiji kelapa pun, beta tidak mahu memberi kepada Malaysia. Baginda bertitah sedemikian apabila Menteri Kewangan menyuarakan kedudukan hasil minyak Brunei selepas 10 tahun Brunei menyertai Malaysia. Mengikut setengah-setengah pendapat, Brunei hanya dibolehkan menguasai hasil minyak dalam masa 10 tahun, selepas itu hasil minyak akan diuruskan oleh Kerajaan Persekutuan Malaysia. Perbezaan pendapat juga wujud tentang masalah minyak Brunei. Kerajaan Persekutuan bercadang untuk mengambil alih terhadap penghasilan minyak selepas 10 tahun Brunei menyertai Malaysia. Di samping itu, Kerajaan Persekutuan terus meminta agar sumbangan $40 juta setahun dinaikkan kepada $60 juta setahun. Kerajaan Brunei pula berkeras meminta supaya hasil minyak disimpannya terus untuk selamanya. Hal ini jelas sebagaimana titah baginda bahawa Malaysia hendak mengambil alih hasil minyak dan jumpaan hasil minyak yang baru selepas 10 tahun Malaysia dibentuk. Kedua-dua permintaan ini telah ditolak oleh Sultan Haji Omar Ali Saifuddin dengan mengatakan bahawa jika persetujuan tidak tercapai, British akan terus mengendali hal ehwal pertahanan Brunei. Walau bagaimanapun, baginda akhirnya membuat keputusan bahawa jika Brunei menyertai Malaysia, ia tidak mendapat sebarang keuntungan. Baginda menitahkan bahawa beta dan kerajaan telah membuat keputusan bahawa kepentingan bagi kebajikan Brunei dan rakyatnya tidak dapat dicapai dengan kita memasuki Persekutuan Malaysia yang dicadangkan itu pada masa ini.
Kerajaan Persekutuan memberi tempoh masa 48 jam untuk Brunei menimbang semula syarat-syarat yang disyorkan oleh Kerajaan Persekutuan untuk memasuki gagasan Malaysia. Walau bagaimanapun, disebabkan kesalahfahaman antara kedua-dua belah pihak, tempoh yang diberi itu telah tamat tanpa sebarang keputusan muktamad. Sebenarnya tempoh 48 jam ini merupakan tawaran terakhir dan dikatakan bahawa Sultan Brunei telah diberitahu akan menerima keputusan daripada Kabinet tentang syarat kemasukan Brunei ke dalam Malaysia. Walau bagaimanapun, keputusan itu tidak disampaikan kepada Baginda. Keputusan ini hanya disampaikan apabila Baginda tiba di lapangan terbang antarabangsa Subang ketika hendak berangkat ke Brunei. Dalam hal ini, Tunku Abdul Rahman juga tidak boleh dipersalahkan kerana tidak memberi jawapan secepat mungkin. Ini disebabkan menurut setengah-setengah sumber, Tunku Abdul Rahman telah diberitahu oleh orang ketiga bahawa jawapan itu tidak perlu dikemukakan kepada Baginda sebab mesyuarat akan diteruskan dan belum lagi ada sebarang keputusan. Baginda berasa kecil hati kerana Tunku Abdul Rahman gagal memberi sebarang jawapan walaupun Kerajaan Brunei telah mengemukakan dua syarat kemasukannya ke dalam Malaysia, iaitu 1. Malaysia harus merupakan sebuah persekutuan yang dibentuk dengan sukarela antara negeri-negeri Tanah Melayu, Brunei, Sabah, Sarawak dan Singapura atas dasar perundingan yang bebas. 2. Kepentingan khas Brunei dan rakyat mesti dikawal oleh Sultan Brunei seperti yang telah diakui oleh Kerajaan Persekutuan beberapa bulan dahulu. Mungkin kerana Kerajaan Persekutuan tidak dapat menerima permintaan Kerajaan Brunei, maka Kerajaan Persekutuan tidak memberi sebarang jawapan kepada Baginda. Tunku Abdul Rahman pada masa itu berpendapat bahawa terserahlah kepada Brunei menentukan sama ada mahu atau tidak menerima syarat-syarat yang telah diberikan oleh Persekutuan dan bukannya Brunei yang memberi syaratnya sendiri. Ini jelas dengan keberangkatan Tunku Abdul Rahman ke Kedah untuk bercuti setelah menyelesaikan perundingan. Sultan Brunei masih diberi tempoh 48 jam untuk memberi keputusan. Setengah-setengah pendapat mengatakan bahawa pihak ketiga yang menyebabkan perkara ini berlaku. Tujuannya ialah untuk menggagalkan perundingan tersebut dan seterusnya menghalang Brunei daripada menyertai Malaysia. Pihak ketiga ini ialah Lord Selkirk, Pesuruhjaya Tinggi British, Datuk Paduka Neil Lawson dan Syarikat Minyak Shell Brunei. Tetapi Baginda menolak dengan mengatakan bahawa sesiapapun juga yang menjadi Sultan Brunei adalah teras negara, dialah yang punya negara Brunei, bukan kerajaan British. Oleh sebab perundingan tersebut tidak mendatangkan sebarang persetujuan, pada 19 Jun tahun 1963, Baginda dan delegasinya dengan tergesa-gesa berangkat balik ke Brunei. Baginda dihantar di lapangan terbang antarabangsa Subang oleh Tun Abdul Razak, Timbalan Perdana Menteri Persekutuan, Datuk Dr. Ismail, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, Tan Siew Sin, Menteri Kewangan, Datuk Haji Muhammad Noah, Speaker Dewan Rakyat dan Encik Ghazali Shafie, Setiausaha Tetap Kementerian Luar Negeri yang hendak memberi surat jawapan kepada Baginda tentang syarat yang diberi oleh Brunei untuk menyertai Malaysia. Walau bagaimanapun, surat ini tidak diterima oleh Baginda dan delegasinya. Surat jawapan tersebut terpaksa dipos ke Brunei. Isi kandungan surat dalam bahasa Inggeris itu mengatakan bahawa
Raja-Raja Persekutuan Tanah Melayu dukacita tidak bersetuju di atas pemberian tahunan sebanyak $40 juta itu kerana tidak cukup. Menteri Besar Brunei bersikap neutral, berkecuali terhadap Malaysia. Ini jelas ketika beliau menjadi pengerusi jawatan kuasa pungutan suara rakyat Brunei tentang cadangan Malaysia. Beliau telah dipengaruhi oleh golongan yang pro-Malaysia di kalangan pembesar Brunei yang lain supaya laporan pungutan suara yang dihadapkan kepada baginda hendaklah satu laporan yang positif. Ini bertentangan dengan keadaan sebenarnya, kerana suara rakyat yang menentang lebih ramai daripada suara rakyat yang menyokong rancangan itu. Sebagai orang yang tetap pendirian dan nasionalisme tulen, Menteri Besar Brunei mengambil jalan tengah tanpa memihak kepada mana-mana pihak, sama ada suara rakyat Brunei ataupun pendirian setengah-setengah pemimpin rakyat. Pendirian Menteri Besar ini bercanggah dengan sikap setengah-setengah pemimpin Brunei lain yang mahu menyertai Malaysia. Disebabkan tidak ada persetujuan, maka Datuk Nelson, penasihat undang-undang Brunei telah membuat kesimpulan bahawa Brunei tidak perlu menyertai Malaysia. Keputusan ini akhirnya disampaikan kepada Sultan Haji Omar Ali Saifuddin yang masih menunggu pendapat daripada delegasi Brunei ketika perundingan akhir di London. Walau bagaimanapun, tidak diketahui sama ada keputusan ini mempengaruhi pendirian baginda atau tidak. Tetapi keputusan muktamad tentang pendirian Brunei bukanlah menjadi kuasa pemimpin Brunei, tetapi baginda sendiri yang mempunyai kuasa mutlak untuk menentukan dasar atau corak pemerintahan di negara Brunei. Apa sahaja kenyataan atau pendirian yang diambil oleh baginda merupakan dasar negara. Ini terbukti berdasarkan penerimaan baginda terhadap gagasan Malaysia secara peribadi telah dijadikan pendirian kerajaan negara Brunei sendiri. Apa juga sebabnya Sultan Brunei menolak untuk menyertai Malaysia? Faktor penting yang patut diambil kira ialah tentang pengeluaran minyak Brunei. Kerajaan Persekutuan telah mencadangkan agar hasil minyak Brunei hendaklah diserahkan kepada Kerajaan Persekutuan selepas 10 tahun. Setiap penemuan sumber baru minyak Brunei hendaklah dicatat dan dikira. Pada dasarnya, menurut perjanjian antara syarikat minyak Shell Brunei dengan Kerajaan Brunei, sumber baru yang tidak tercatat, tetapi lanjutan atau operasi mencari minyak yang telah sedia ada sebagai tambahan kepada lama. Pertentangan pendapat ini wujud kerana Brunei tidak mahu penemuan baru diambil dan dikenakan cukai oleh Kerajaan Persekutuan. Mengikut pengertian Brunei, penemuan baru ini menjadi haknya dengan alasan ia merupakan tingkatan kerja lanjutan daripada penghasilan minyak oleh syarikat Shell. Walau bagaimanapun, akibat daripada ketidaksetujuan tentang soal hasil minyak ini, perundingan antara Sultan Brunei dengan Kerajaan Persekutuan menemui jalan buntu. Namun begitu, tidak dapat dinafikan bahawa ada kemungkinan syarikat minyak Shell memainkan peranan untuk menggagalkan rundingan ini kerana bimbang masalah mencari gali dan cukai yang mungkin dikenakan oleh Kerajaan Persekutuan apabila Brunei menyertai Malaysia. Sebenarnya, apapun faktor yang menyebabkan kegagalan rundingan ini, faktor yang penting ialah sikap dan pendirian Sultan Brunei sendiri yang tidak mahu hasil mahsul Brunei dikuasai oleh Kerajaan Persekutuan. Mengikut setengah-setengah sumber, kemungkinan soal penghasilan minyak ini tidak akan timbul atau menjadi isu besar,
jika Menteri Kewangan Persekutuan Tanah Melayu tidak mempersoalkan tentang hasil minyak Brunei selepas 10 tahun. Baginda sebenarnya berhati-hati dan teliti untuk menerima syarat kemasukan Brunei ke dalam Malaysia. Tujuan baginda mengikuti perundingan ini adalah untuk mengetahui dan mendapatkan maklumat tentang keuntungan Brunei apabila menyertai Malaysia, di samping untuk menduga pendirian pemimpin Brunei sendiri. Isu minyak boleh dianggap penting sebagai faktor utama yang menyebabkan kebuntuan dalam perundingan antara kedua-dua belah pihak. Akibat tekanan daripada kerajaan persekutuan, baginda nampaknya tidak berminat lagi untuk memasukkan Brunei ke dalam Malaysia pada saat akhir perundingan ini. Dalam soal minyak ini, Datuk Setia Pengiran Muhammad Yusof menjelaskan bahawa kerajaan persekutuan mengehadkan supaya Brunei menyerahkan hasil minyak selepas 10 tahun pembentukan Malaysia. Dan kami tidak dapat menerima kemahuan itu kerana minyak adalah satu-satunya hasil bagi negeri Brunei, dan jika mesti diberi kepada persekutuan tiada apa lagi yang tinggal kepada kami. Walau bagaimanapun, ada sumber yang mengatakan bahawa Tunku Abdul Rahman pernah memberitahu bahawa faktor yang menghalang kemasukan Brunei ke dalam Malaysia adalah soal peribadi Sultan. Tunku Abdul Rahman berpendapat demikian kerana beliau sendiri telah menjanjikan jawatan tersebut kepada baginda. Sebenarnya, walaupun Tunku Abdul Rahman tidak dapat memenuhi janjinya, hubungan antara mereka tidak begitu terjejas, kecuali baginda berasa kecewa dengan janji lisan Tunku Abdul Rahman itu. Sebagai orang yang berpendirian tegas, baginda tetap berpegang pada janji sebagaimana kata pepatah Melayu, kata itu hendaklah dikota. Penolakan Brunei ini tidak begitu memburukkan hubungan antara kedua-dua buah negara, kerana baginda pernah mengatakan bahawa walaupun Brunei mengambil keputusan tidak menyertai Malaysia pada tahun 1963, tetapi kita masih mempunyai hubungan persahabatan dan muhibah. Baginda sendiri telah melawat Tunku Abdul Rahman yang sedang dirawat di Hospital London selepas Brunei menolak rancangan Malaysia. Tunku Abdul Rahman mengatakan bahawa Sultan Brunei bersimpati kepadanya ketika beliau dirawat di Hospital London. Walau bagaimanapun, baginda tidak menyebut tentang rancangan Brunei untuk menyertai Malaysia. Hubungan persahabatan juga bertambah erat antara baginda dengan sultan-sultan di Tanah Melayu. Oleh itu, soal penting bagi baginda adalah janji, bukannya jawatan yang di-Pertuan Agong. Sikap mementingkan diri tidak terdapat pada diri baginda, yang penting adalah nasib dan masa depan negara Brunei. Baginda sebenarnya tidak pernah bercita-cita untuk menjawat jawatan tersebut. Sebagai orang yang mementingkan hal rakyat dan negara, baginda tidak bersetuju untuk mengajukan hal itu kepada Majlis Raja-Raja Melayu untuk mendapatkan jawapannya. Walau bagaimanapun, jika Tunku Abdul Rahman jujur dan ikhlas terhadap janjinya, kemungkinan persoalan yang di-Pertuan Agong ini tidak akan timbul. Baginda berpendapat bahawa kerana gagasan Malaysia adalah sesuatu yang baru, maka perlembagaan tentang pemilihan sultan yang akan menjawat jawatan yang di-Pertuan Agong juga harus diperbaharui. Oleh itu, jelaslah bahawa perundingan akhir ini gagal untuk mencari kata sepakat. Sultan Haji Omar Ali Saifuddin telah membuat keputusan yang muktamad bahawa setakat ini Brunei tidak berminat untuk mengikut rancangan Malaysia. Walaupun begitu,
Kerajaan Persekutuan masih menaruh harapan dan membuka pintu perundingan untuk membolehkan Brunei menyertai Malaysia. Tunku Abdul Rahman dengan jelas mengatakan bahawa pintu untuk bergabung dengan Malaysia tidak ditutup. Malah Perlembagaan Persekutuan telah menyediakan satu kenyataan yang membolehkan negara-negara lain untuk menyertai Malaysia. Sultan Haji Omar Ali Saifuddin jelas berperanan untuk menentukan arah yang akan dituju oleh Brunei. Ini merupakan bukti tentang keberkesanan Perlembagaan Negara Brunei tahun 1959 untuk mengukuh dan menguatkan lagi kuasa Sultan sebagai pemerintah negara Brunei yang mutlak. Pihak British sendiri tidak dapat mempengaruhi atau campur tangan dalam urusan hal ehwal dalam negeri, khususnya tentang masa depan politik negara Brunei. Baginda juga seolah-olah mempunyai kuasa dalam soal-soal dasar luar negara, kerana dalam soal rancangan Malaysia, Baginda turut melibatkan diri secara langsung dan berperanan aktif. Ketegasan dan keyakinan Baginda menerima dan kemudiannya menolak kemasukan Brunei ke dalam Malaysia merupakan kejayaan politik rakyat dan negara Brunei pada masa depan. Walau bagaimanapun, dengan keputusan penolakan ini bukanlah bermakna bahawa jika Brunei masuk Malaysia, Brunei tidak mendapat sebarang keuntungan. Memang tidak dinafikan bahawa Brunei akan mendapat pembangunan ekonomi dan sosial yang pesat dengan bantuan Kerajaan Persekutuan. Dari segi politik, Brunei tidak lagi bernaung dengan British untuk berlindung daripada ancaman kuasa luar yang mempunyai niat jahat terhadap Brunei. Hal ini memang disedari oleh Baginda sebab faktor inilah yang menyebabkan Baginda tertarik dengan rancangan Tunku Abdul Rahman ini pada peringkat awal. Baginda mempunyai kuasa untuk menentukan dan menjalankan dasar Baginda sendiri sama ada dalam negeri atau luar negara. Perlembagaan Negara Brunei tahun 1959 telah menguatkan kedudukan Baginda sebagai pemegang kuasa mutlak di negara Brunei, meskipun wujudnya suara rakyat dalam Majlis Mesyuarat Negeri dan Majlis Mesyuarat Daerah.